panggil. Besi itu dia nak buat lagu mana jadi palestasing. Maka di antara pekerjaan Nabi Allah Daud tukar besi. Dia buat baju besi, dia buat pedang, dia buat gapo. Maka antara barangnya yang Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad dapat pusaka daripada Nabi Allah Daud, satu pedang. Pedang, sebilah pedang. Selepas daripada kita percaya akidah kita mengenai Allah Ta'ala, maka kita belajar lagi akidah yang berkait dengan kepercayaan kita kepada Allah. Adakah cukup kita beriman dengan Allah Ta'ala sahaja? Tidak cukup. Kerana rukun iman itu ada 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Maka kalau kita tidak percaya salah satu daripada 6 perkara tu, jadi kafir. Ya, kafir. Sekalipun percaya kepada Tuhan, ya. Tapi kita tidak percaya kepada hari kiamat, kafir. Ya, kafir. Kekal dalam neraka, kekal dalam neraka. Saya percaya dah kepada Tuhan apa-apa, jadi kafir juga. Semua itu adalah rukun iman. Maka di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 6 akidah. Pertama, di bawah kalimah la ilaha illallah kepercayaan akidah mengenai Tuhan. Manakala di bawah Muhammad Rasulullah pula ada 5 akidah. 5 akidah. Gapo dia? Iaitu pertama, selepas daripada percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada kitab-kitab. Apa maksud percaya kepada kitab-kitab? Percaya yang kitab ini betul-betul turun daripada Allah Ta'ala. Bukan rekod daripada Nabi-Nabi. Betul-betul ia tu sama ada turun kitab ataupun turun wahyu. Maka dikumpul dan ditulis dalam satu kitab seperti Al-Quran. Betul-betul kitab ni daripada Allah. Dan apa sahaja isi kandungnya dia, wajib kita percaya. Sama ada isi kandungnya dia itu menceritakan benda yang telah lepas. Benda sekarang dan benda akan datang berlaku, wajib kita kena percaya. Dan tidak ada dusta sekalipun daripada apa yang terkandung di dalam kitab tu. Maka kitab ini ada 104 buah. 100 dalam bentuk suhuf, yakni lembaran-lembaran. Ada 100 lah, manakala 4 lagi berbentuk kitab, yakni tebal. Tebal lah, banyak. Maka suhuf pula yang wajib kita beriman 2 sahaja. Hak suhuf lain tidak sabit dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, iaitu hak wajib beriman suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Manakala suhuf Nabi Allah Syiz, suhuf Nabi Allah Musa, suhuf Nabi Allah Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Idris, hak tu tak apa. Tetapi suhuf tu ada, ya kena percaya. Hak sabit dengan ayat Quran, suhuf ni ada 2 saja. Tetapi disebut dalam kitab ada 100 semua. Ada boleh 50 lah, ada 40 lah, ada 30 lah, ada gapo. Manakala kitab ada 4 hak besarnya. Pertama, kitab Zabur dipanggil. Diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam ini ayah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Daud, Nabi lagi raja. Dia Nabi, merangkap dia ni raja. Dalah dia raja, Nabi dah pulak. Besar semua, tak tahu. Harta, tak sedap kira lah raja. Manakala hati pulak hati seorang Nabi. Dakwah agama dia. Tu, antara mukjizat Nabi Daud Allah Daud, melembutkan besi. Tuhan beri keistimewaan dia. Tangan dia apabila dia pegang besi, seperti palestasing dipanggil. Besi itu dia nak buat lagu mana jadi palestasing. Maka di antara pekerjaan Nabi Allah Daud, tukar besi. Dia buat baju besi, dia buat pedang, dia buat gapo.
Maka antara barangnya yang Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad dapat pusaka daripada Nabi Allah Daud, satu pedang. Pedang, sebilah pedang yang dibuat zaman Nabi Allah Daud, diturunkan siapa sampai kepada Nabi Muhammad. Ada pedang siapa kelon? Nama gapo dia tak ingat dah hamba. Ada satu sebilah pedang dikatakan diwarisi daripada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Kedua, mukjizat Nabi Allah Daud, suara dia sangat merdu. Suara dia sangat gemersik, sangat enak sehingga disebut di dalam kitab apabila Nabi Allah Daud alaihi salam membaca kitab Zabur. Kitab Zabur ni kandungnya dia adalah kalam-kalam hikmah. Kata-kata nasihat dan pelajaran sahaja, tidak mengandungi hukum hakam sebagaimana Al-Quran. Dia ada nasihat lagu tu, kata-kata gitu. Maka apabila Nabi Allah Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, burung-burung apabila terdengar suara Nabi Allah Daud, maka jatuh. Apa? Kerana merdunya suara Nabi Allah Daud sehingga asyik burung tu tak sempat nak kepok ke sayap, nak senyap gitu, peng jatuh kabar-kabar, accident. Jatuh belebok. Mana kalau dia baca kitab Zabur di hadapan sungai. Sungai tengah mengalir, kerah air tu. Tak boleh mengalir, nak dengar. Nak dengar suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Tu antara mukjizat. Bukan sedap biasa-biasa, sedap peringkat mukjizat. Lebih lagi, lebih. Sehingga siapa kesedapan dia mencari adab dah. Kita dengar suara sedap tu gemersik dah. Tetapi Nabi Allah Daud, suara dia tu mukjizat. Sedap dia tu mukjizat. Bukan calon-calon. Tu kitab dia, kitab Zabur. Bahasa dia, bahasa Kipti dah. Bahasa Kibti. Bahasa Kibti. Zabur. Kedua, kitab Hafsah, iaitu kitab apa dah? Taurat, diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa dapat kitab Taurat guna bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Maka Nabi Allah Musa dapat kitab Taurat selepas daripada dia munajat di Bukit Tursina. Apabila Allah Ta'ala panggil Nabi Musa untuk mengadap dia bermunajat dengan dia selama 40 hari 40 malam, maka diberi hadiah kepada Nabi Allah Musa kitab Taurat. Turun macam mana? Stokor daripada langit jatuh, stokor lagu ni kitab Taurat. Begitu juga kitab Zabur turun. Maka apabila lagu tu Nabi Musa apabila dapat kitab Taurat, maka dia balik nak beritahu kepada umat dia mengenai kitab Taurat. Okey. Maka apabila dia tengok umat dia sesat, dia pegang, dia rembah kitab Taurat, pecah semula kitab Taurat. Maka ditulis mula kitab Taurat. Hak pecah, hak asalnya pecah acah lebu. Nabi Musa gerai telajak. Apabila umat dia jadi kafir sembah lembu, maka Nabi Musa marah, nya katak kitab Taurat pecah. Lepas pada dia selesai masalah umat dia jadi murtad, maka dia tulis mula kitab Taurat. Kitab Taurat pula di dalamnya terkandung kata-kata hikmah dan hukum hakam. Dia ada bawa syariat. Berarti ada hukum hakam baru sebelum dari Nabi dulu-dulu. Maka zaman Nabi Musa ada perubahan dari sudut hukum hakam. Selepas pada tu kitab Injil diturun kepada Nabi Allah Isa alaihi salam dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nabi Allah Isa alaihi salam dapat kitab Injil. Dalam dia pun ada hukum hakam juga. Tu. Akhir sekali kitab hak besarnya adalah Al-Quran. Bahasa Arab
diturunkan kepada Nabi kita. Kitab ni Allah Ta'ala pelihara. Satu-satunya kitab yang diturunkan di langit, daripada langit yang masih boleh kita baca secara pasti, tidak ada sebagai perubahan sampai kiamat, kerana dia merupakan panduan sampai hari kiamat. Mana kalau kitab lain sudah diselewengkan. Kitab Zabur diselewengkan, kitab Injil diselewengkan, kitab Zabur, kitab Taurat diseleweng. Jadilah Bible lah gapo dia. Kerana apa tak dijaga? Kerana ada lagi kitab selepas daripada tu. Mana kalau Al-Quran tak ada dah kitab yang akan diturunkan, maka keistimewaan dia terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Hebat atau hebat penjagaan Al-Quran, kalau saja ada orang kosek Al-Quran, cetak Al-Quran bentuk salah, tinggal was putih, tak ada masa 2-3 bulan orang boleh kesal. Orang boleh kesal, cetakan ni salah ni, maka orang akan rapah, orang akan gapo. Beza dengan kitab-kitab dulu, tidak ada penjaga ikhah daripada Allah. Maka apabila Taurat ditulis mula, selepas pada 500 tahun, maka ditambah oleh pendapat pokok dia, maka bercampur aduk di antara hak benar hak salah, sehingga tak dapat ditahu hak mana hak benar hak mana salah. Maka Bible sekarang ataupun Taurat sekarang ditulis oleh 5 versi. 5 versi, 5 penulis. Selepas pada meninggal Nabi Allah Musa, Nabi Isa, lepas pada meninggal tu nya tulis mula. Maka pada masa Nabi Allah Daniel alaihi salam, maka Taurat ditulis. Nabi Daniel kata, pok kita jangan tulis mula kitab Taurat. Kenapa? Kerana pok kita banyak, kita tak sempat. Pok kita tak sempat dengan Nabi Allah Isa, tak sempat. Anak murid dia, tak sempat. Anak murid kepada anak murid pun, tak sempat. Maka pok kita dah jauh dah dengan Nabi Allah Isa. Hak ni ingat sikit, hak ni ingat sikit, hak ni ingat sikit. Maka hak asli tak boleh. Maka berkerahlah 5 orang untuk menulis mula kitab Bible ni. Kitab Injil ni, maka dibuat dengan nama Bible versi lokal. Mark, Yohanes, macam-macam lah, ada 5 versi. Lukas, macam lah ada 5. Hak lebih dekat sikit, hak nampak macam benar, Bible Yohanes dipanggil. Bible Yohanes. Bahkan orang Kristian kata Bible Yohanes itu Bible sesat pula. Sebab nak dekat dengan Islam. Manakala Bible lain, banyak dalam bab-bab tak ada disebut. Bab gani tak disebut, bab gani disebut. Dan 5 versi Bible itu bercanggah. Hak ni bercanggah dengan ni, hak ni bercanggah dengan ni. Hak ni bercanggah dengan ni. Jadi tidak ada istilah penjagaan. Manakala Al-Quran, gilah mana-mana negara pun sama sahaja. Ni khah Allah Ta'ala wijaga kepada kita Al-Quran, kerana dia akan jadi panduan sampai kiamat. Tapi Al-Quran ni akan hilang. Al-Quran ni akan hilang. Apabila akhir zaman, la yabqa minal islami illa ismuh, wa la yabqa minal qur'anu illa rasmuh. Tidak kekal dalam Islam kecuali nama sahaja orang Islam. Perangai tak ada langsung dah. Dan tidak kekal daripada Al-Quran kecuali tulisan sahaja. Pelajaran daripadanya tidak ada pun. Dan ada riwayat kata akhir zaman, Allah Ta'ala mati ke ilmu Al-Quran dengan mati ke ulama. Kerana hanya ulama saja yang memahami Al-Quran. Kitab-kitab tafsir masih banyak. Kitab-kitab ni dijual dalam internet banyak, tetapi ulama dah mati. Maka matilah sistem ilmu yang sebenar yang dijamin oleh Nabi. Hok ngaji dengan YouTube, hok ngaji dengan pala paik, engkau tiup pala paik, tayar basikal, hok dekat-dekat tu ya, maka hok tu tidak diiktiraf oleh Nabi. Maka tu kita kena percaya kitab yang diturun oleh Al-Quran
kitab yang turun oleh Tuhan tu semua betul berlaku. Nah. Dan dengan tiap-tiap rasul wajib beriman dengan rasul. Apa wajib beriman dengan rasul? Kita percaya Allah Taala pernah mengutuskan wakil-wakil daripada pihak Tuhan sendiri berbicara mengajak manusia kepada beriman dengan Allah. Dia ni wakil daripada Allah, ya. Bahkan dia disokong oleh Allah dengan diberikan mukjizat-mukjizat. Maka dia pun wakil resmi daripada Allah dan tanda dia adalah dapat mukjizat. Nah, apa yang ia ajar semuanya benar berlaku. Nah.